masuk ni. Demon Fox, Ninetail, come. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Apa khabar? Okey, boleh mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang online bersama. InsyaAllah pagi ini saya ambil sikit masa untuk tengok apa yang sepatut kita lakukan di bulan Syawal ini ya. Bulan Syawal hari ini dah 19 Syawal kan. Okey, kita tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan dalam bulan Syawal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis dari Imam Muslim. Dia telah merekodkan hadis daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama ramadana summa atba'ahu sittan min syawal kama kana kasiyamid dahri. Okey, sekali lagi saya baca hadis tu ya. Man sama ramadana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Maksud dia, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 pada bulan Syawal, ya bulan yang kita berada padanya ni, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Subhanallah. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, kita masih lagi ada kesempatan untuk melakukan amal itu, iaitu berpuasa, kerana kita masih lagi dalam bulan Syawal. Maka ambillah peluang yang besar ini untuk salihal amal kita, insya-Allah ya, sama-sama insya-Allah. Baik. Maka berpuasa selepas Ramadan, iaitu bulan Syawal ni lah, berpuasa selepas Ramadan mempunyai kelebihan yang banyak. Ada 5 kelebihan yang saya akan sebut satu-satulah 5 itu. Iaitu yang pertama, dia punya kelebihan, nombor 1, menyempurnakan pahala setahun. Puasa bulan Syawal ni dia boleh menyempurnakan pahala setahun. Subhanallah, besar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Huraian dia ialah berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal selepas Ramadan menyempurnakan pahala setahun, seperti yang disebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, yang lain, iaitu sabda yang lain telah difahami dari hadis Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siyamu ramadana bi asharati ashhurin, siyamu ramadana bi asharati ashhurin wa siyamu sittati ayyam bi syahraini falidzalika siyamus sanati. Erti dia, berpuasa Ramadan sama seperti 10 bulan. Berpuasa Ramadan sama seperti 10 bulan. Dan puasa 6 hari pada bulan Syawal menyamai puasa 2 bulan. 10 bulan campur 2 bulan sama dengan 12 bulan. Dengan itu
umpama puasa setahun penuh. Subhanallah. Itulah kelebihan yang pertama, iaitu menyempurnakan pahala setahun. Yang belum berpuasa bolehlah berpuasa. Cuba untuk gagahkan diri berpuasa kerana Allah Ta'ala, ya, kerana Allah Ta'ala, bukan malu dekat kawan, bukan kerana lain lah, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nombor satu. Menyempurnakan pahala setahun. Bukan senang nak dapat tu kan. Rebut bulan Syawal. Yang kedua, kelebihan puasa bulan Syawal ni, iaitu menyempurnakan apa yang kurang dan tidak sempurna. Menyempurnakan apa yang kurang dan apa yang tidak sempurna. Kalau puasa Sya'ban dan Sya'ban kemudian diikuti dengan Syawal, dia seperti umpama solat sunat lah. Salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Kalau kita nak salat fardu zuhur, sebelum dia tu ada salat sunat qabliyah kan. Kemudian selepas salat zuhur fardu ada salat sunat ba'diyah. Maka Ramadan pun macam tu juga. Ramadan tu puasa fardu, maka puasa sunat tu kita buat bulan Sya'ban, dan selepasnya iaitu bulan Syawal. Maka dia menyempurnakan apa yang kurang sempurna dalam amalan fardu tu. Kenapa salat sunat selepas dan salat sunat sebelum? Kerana nak top up yang kurang dalam salat fardu itulah. Maka ada salat sunat. Begitu juga dengan puasa Syawal. Nak menyempurnakan ada cacat pada puasa fardu Ramadan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan puasa selepas Ramadan ni, yang ketiga ialah tanda kepada penerimaan puasa Ramadan. Kita puasa bulan Syawal tu, itu adalah tanda, kalau nak tahu, itulah tanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai signal lah, sebagai isyarat, nak menyatakan bahawa puasa Ramadan tu Allah terima. Mana kesan dia? Iaitu kita berpuasa lagi selepas Ramadan. Dari atas rasa taqwa lah tu, rasa seronok, rasa manis untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda nombor 3 ya, tanda kepada penerimaan puasa Ramadan. Baik, tazkirah pendek kita ini ditaja oleh CS Holidays Sdn Bhd. Syarikat yang saya bekerja juga, dan baju pun baju CS Holidays. Kita insya-Allah kalau tak ada arah melintang, PKP selesai, COVID-19 pun pergi, insya-Allah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan boleh buat umrah pada bulan Oktober nanti insya-Allah. Subhanallah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. CS Holidays ada menyediakan package umrah. Ada juga package haji, cuma tak tahulah tahun ni haji boleh pergi ke tidak. Kita tengoklah pengumuman Menteri Agama hari ni insya-Allah, ya, Datuk Dr. Zulkifli insya-Allah. Sama-sama tengoklah nanti ya. Baik, tanda kepada penerimaan puasa Ramadan, itu kelebihan puasa Syawal, ya, yang nombor 3 ni ya. Sesungguhnya berpuasa selepas puasa Ramadan ialah tanda kepada penerimaan puasa Ramadan, kerana jika Allah menerima amal soleh seseorang, maka dia memudahkan orang itu untuk melakukan amalan soleh yang berikutnya. Subhanallah, tanda Allah terima. Tanda Allah terima. Seperti sebahagian ulama berkata, pahala bagi sesuatu kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Kalau kita nak kait dengan haji pun boleh ya. Haji mabrur. Nak kenal haji mabrur, kita tengok selepas dia balik ke tanah air, macam mana dia punya istiqamah salat dia, sedekah dia, kata-kata dia, ucapan dia, sikap dia. Kita boleh tengok selepas dia balik daripada haji.
Kalau ada kebaikan-kebaikan selepas dia balik dari haji, itu bermakna Allah menerima amalan hajinya, insya-Allah, biiznillah. Baik, sesiapa yang beramal dengan amal baik dan kemudian dia melakukan satu lagi amal yang baik, maka itu ialah tanda penerimaan amalan baik yang pertama. Seperti mana jika seseorang melakukan kebaikan kemudian dia melakukan kejahatan, maka itu tanda amalan baiknya yang tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panduan ataupun cara sifil lah kita kata untuk nak kenal adakah amalan kita itu diterima oleh Allah Taala. Kita tengok amalan selepas dia. Adakah haji kita itu diterima oleh Allah Ta'ala? Kita tengok amalan baik selepas dia. Kalau ada amalan baik selepas balik haji, maknanya haji itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau balik haji perangai makin teruk, itu maknanya haji dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Macam puasa jugalah. Kalau puasa itu diterima oleh Allah Ta'ala, selepas puasa itu ia akan puasa lagi. Itu tanda amal diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa dia diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau selepas puasa lagi teruk punya perangai, itu masalah, problem. Maknanya puasa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu panduan, itu garis untuk nak mengenal. Baik, itu nombor 3. Nombor 4, kelebihan puasa bulan Syawal, memastikan keampunan. Berpuasa di bulan Ramadan memastikan keampunan bagi dosa-dosanya yang telah lepas, seperti yang telah disebutkan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan juga dikurniakan ganjaran pahala pada hari Aidil Fitri. Ia adalah hari penganugerahan, maka berpuasa selepas Aidil Fitri ialah tanda syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur kepada dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya, untuk dicukupkan harinya dan bertakbirlah kepada Allah atas pemberiannya, semoga kamu bersyukur. Lepas Ramadan kita raya kan, kita raya tu ada takbir kan. Apa makna takbir tu? Takbir tanda syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itu yang keempat. Dan yang kelima yang terakhir iaitu kelebihan berpuasa selepas puasa Ramadan ialah yang kelima, mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, mendekatkan diri hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan yang kelima. Sesungguhnya amalan yang mendekatkan diri hamba dengan Allah tidak terputus walaupun Ramadan telah berlalu, akan tetapi berterusan selagi nyawa dikandung badan. Maka teruskanlah istiqamah melakukan amal ibadah, bersemangat seperti bulan Ramadan. Bukan sahaja bulan Ramadan semangat, kemudian selepas Ramadan tak semangat. Bulan Ramadan kita ada qiyam, bulan Ramadan kita ada siam, bulan Ramadan kita ada tilawah. Maka teruskan di bulan-bulan seterusnya, Syawal dan berikutnya, sampai bila-bila semoga kita terkategori dalam insan ataupun hamba yang istiqamah dalam ibadat. Yang mana istiqamah adalah sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat sedikit tak mengapa, asalkan berterusan. Insya-Allah dengan tazkirah ringkas ini, tuan-tuan sidang penonton semua mendapat manfaat insya-Allah.
Jangan lupa kalau mahu menunaikan umrah ataupun haji selepas Covid lah insya-Allah ya, boleh hubungi CS Holidays, Jalan Tuanku Abdul Rahman, telefon 0326970800. Pejabat kita berada di Jalan TAR, Jalan Tuanku Abdul Rahman, berdepan dengan Bank Muamalat. Anda boleh singgah ke pejabat kita, dan kita sentiasa menanti kedatangan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. CS Holidays menyempurnakan ibadat umrah anda. Okey, setakat itu saja, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.